Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Fatihah mohon diampun. Dengan penuh hormat dan ta'zimnya, Patik sekalian merafakkan sembah dan menjunjung kasih ke bawah duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku berdua atas limpah perkenan berangkat hadir bercemar duli di istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan tahun 2023. Negara dan rakyat bertuah dapat bernaung di bawah payung pemerintahan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku berdua yang sentiasa prihatin terhadap kemaslahatan rakyat. Tampan segak di singgah sana dan selesa dan sederhana di warung bersama rakyat. Ampun tuanku, Patik amat meyakini bahawa Jabatan Wilayah Persekutuan, Dewan Badan Raya dan agensi akan terus bergerak sederap sebagai satu pasukan jentera perkhidmatan awam untuk mentadbir dan mengurus kemajuan dan pembangunan wilayah persekutuan. Mereka telah berkhidmat dengan baik namun bertekad untuk melakukan anjakan perubahan yang mampu mengangkat martabat rakyat dan memastikan aspek penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Ampun tuanku, sesuai dengan kerangka kebijakan Malaysia Madani, maka pengurusan dan tata kelola pentadbiran dipastikan lebih telus, bersih serta prihatin terhadap kehendak rakyat. Jentera pentadbiran wilayah persekutuan bertekad untuk menjadi contoh tadbir urus yang bersih dari rasuah, dari peringkat pengurusan hingga ke penguatkuasaan. Hanya dengan berteraskan nilai dan etika atau akhlak, aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan serta ihsan dan rahmah dapat dibudayakan. Negara umumnya dan wilayah persekutuan turut dirundung dengan masalah kos sara hidup. Maka selain dari ikhtiar kementerian-kementerian, wilayah persekutuan menambah bantuan kepada golongan miskin yang terjejas. Antaranya, My Grocer at Wilayah yang merupakan inisiatif pasar bergerak ke kawasan perumahan kos rendah dan juga My Medic at Wilayah yang akan memberikan perkhidmatan rawatan asas dan pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada golongan B40 dan M40 di 16 buah projek perumahan rakyat dan perumahan awam. Ampun tuanku, skop rumah mampu milik kepada rumah untuk disewa iaitu rumah majlis council homes akan diperluaskan. Sebanyak 8,277 unit kediaman residensi wilayah dan 2,510 unit residensi prihatin yang tersedia untuk warga wilayah persekutuan. Selain itu, 4 projek merangkumi 3,621 unit rumah majlis untuk disewa oleh warga kota dalam kalangan berpendapatan rendah yang sedang dalam status pembinaan di Sungai Udang, Jalan Selimang Siakap, Bandar Baru Sentul dan Taman Desa. Jabatan Wilayah Persekutuan turut merangka agenda pembangunan untuk masa depan secara mampan, berdaya huni dan pintar yang selari dengan hasrat Malaysia Madani yang turut memberi penekanan kepada aspek kemampanan dengan konsep Green City, kota hijau dan kota pintar. Patik menyasarkan wilayah persekutuan menjadi bandar pintar menjelang tahun 2030.
Di samping itu, usaha-usaha tebatan banjir akan diteruskan dengan lebih gigih selaras dengan pelan mitigasi banjir yang telah disediakan. Antara program lain yang telah disusun ialah penggunaan bas elektrik Kuala Lumpur, Wangsa Maju sebagai bandar perintis rendah karbon, penambahan pemasangan CCTV di Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta pemasangan Wi-Fi di projek perumahan rakyat dan perumahan awam di Labuan. Jabatan Wilayah Persekutuan bersama Kementerian Keuangan sedang merangka strategi menyegarkan kegiatan di Pusat Kewangan Labuan. Sukacita Parti menyembah maklum akan pencapaian kemampanan Bandar Wilayah Persekutuan yang diukur berdasarkan kepada 39 petunjuk prestasi melalui sistem Murni Net oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Pada tahun 2022, ketiga-tiga wilayah persekutuan telah mencapai tahap mampan dengan cemerlang. Ampun tuanku, Kuala Lumpur terkenal megah dan beberapa mercu tanda tersohor. Maka kewajaran kini adalah untuk menumpukan ikhtiar ke arah program hijau, kebersihan dan keindahan, utamanya pembinaan warung dan gerai untuk rakyat di peringkat bawahan. Yang telah DBKL telah mengorak langkah dengan pantas dengan mengenal pasti sebagai permulaan 20 warung dan gerai untuk diperindahkan. Bersempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan tahun 2023 ini, seramai 164 individu mendapat limpah perkenan tuanku untuk dikurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat. Pengurniaan ini berdasarkan kepada khidmat bakti dan jasa yang dicurahkan kepada negara dan wilayah persekutuan. Parti sekalian rakyat menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku atas pengurniaan ini. Ampun tuanku. Akhir kalam, parti bagi pihak warga wilayah persekutuan memohon doa kepada Allah SWT. Moga dilanjutkan usia dan dilimpahkan rahmatnya ke atas ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja. Parti bertekad memastikan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan ditadbir dan diterajui dengan sebaiknya agar manfaat kemakmuran dan keamanan dapat dinikmati rakyat jelata yang rancam kaum dan budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat tuanku. Usai sembah ucapan menjunjung kasih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, mewakili ketiga-tiga kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Antara intipati sembah ucapan menjunjung kasih berkenaan inisiatif di bawah wilayah persekutuan untuk manfaat dan kemaslahatan masyarakat dan juga penduduk di wilayah persekutuan secara amnya. Hadirin yang dihormati sekalian, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk bertitah. Susunatur bagi seterusnya ialah penzahiran titah diraja oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang mana titah diraja dibawa oleh Yang Berbahagia Datuk Nazim bin Muhammad Alim, Setiausaha Sulit Kanan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Penzahiran titah diraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Segala pujian kehadirat Allah SWT yang memiliki segala yang berada di langit dan di bumi. Maha suci Allah yang tidak pernah dipengaruhi oleh waktu, ruang atau segala sesuatu yang lain. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda. Alhamdulillah, beta merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana atas limpah rahmat dan kurnianya dapat beta dan Raja Pemaisuri Agong berangkat hadir ke istiadat penguniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan bagi tahun 2023. Masih belum terlewat untuk beta dan Raja Pemaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat menyambut Tahun Baru Cina pada seluruh rakyat beta yang meraihkannya. Kongsi Fajai. Semoga kedatangan tahun Arnab ini bakal membawa kesejahteraan kepada rakyat beta dan seterusnya mengeratkan lagi ikatan perpaduan sesama kita. Sesungguhnya, menerusi agenda perpaduan, maka akan lahirlah sifat toleransi dan rasa kecintaan kepada negara, lantas menjadi resepi kepada keamanan serta kemakmuran negara. Kerana itu, Allah SWT mengingatkan kita dalam surah Al-Imran ayat ke-103 yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu seluruhnya dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Justru kesempatan ini beta ingin merakamkan ucapan tahniah pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, di atas pembentukan Kerajaan Perpaduan yang berteraskan perpaduan dan integriti pasca pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Dan beta berharap kerajaan beta ini akan melipat gandakan usaha dalam memelihara kesejahteraan rakyat beta dan membangunkan wilayah persekutuan sebagai sebuah bandaraya yang unggul dan mampan. Beta terus merasa sukacita dengan persembahan perutusan menjunjung kasih kepada beta sebentar tadi oleh Yang Amat Berhormat Memanda Perdana Menteri merangkap Menteri Wilayah Persekutuan, khususnya komitmen beliau untuk menerapkan nilai-nilai integriti di dalam kerajaan beta dan usaha segera untuk merungkai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat beta. Hadirin dan hadirat yang beta kasihi sekalian, beta amat menghargai akan usaha-usaha proaktif dan inisiatif Jabatan Wilayah Persekutuan dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan meringankan beban warga wilayah persekutuan. Pada hemat beta, pelbagai yang dirangka akan dapat memberi manfaat kepada segenap lapisan masyarakat. Ini termasuklah pemberian bantuan kebajikan rakyat miskin dan mereka yang terjejas pendapatan, inisiatif pembasmian miskin tegar bandar dan strategi penyediaan kediaman yang selesa untuk warga berpendapatan rendah. Beta juga amat bersyukur dengan komitmen kerajaan beta di dalam menjaga kemaslahatan rakyat beta, khususnya dalam menangani isu-isu semasa yang secara tidak langsung merangsangkan pengukuhan sosio dan ekonomi rakyat beta. Pelbagai pembaharuan akan turut dilaksanakan dengan berpegang kepada prinsip menjaga kebajikan rakyat, mengeratkan perpaduan, meringan dan menaikkan taraf hidup rakyat beta
di wilayah persekutuan. Di sini beta turut bertegas bantuan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah di wilayah persekutuan dapat diteruskan memberi tumpuan khusus oleh kerajaan beta. Ini termasuklah meningkatkan peluang pekerjaan dan membantu bagi mengurangkan kos sara hidup yang membelenggu golongan miskin bandar dan yang kurang berkemampuan. Beta juga merasa gusar berhubung banjir kilat yang sering melanda wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Fenomena banjir kilat ini harus segera ditangani. Ianya bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada rakyat beta, malahan boleh menjejaskan kerancakan pertumbuhan ekonomi. Justru pembangunan hendaklah sentiasa seiringan dengan inisiatif pemeliharaan alam sekitar dan pembangunan di kawasan tinggi serta berbukit, termasuklah di kawasan yang menjadi tadahan hujan, haruslah turut dikawal selia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, istiadat penggunaan darjah, bintang dan pingat wilayah persekutuan pada pagi ini adalah merupakan kali terakhir yang dapat beta sempurnakan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Beta telah bersemayam di Kuala Lumpur, ibu kota persekutuan ini mulai 31 Januari 2019. Beta dan Raja Permaisuri Agong merasa sangat bertuah dan sukacita dengan keramahan serta budi pekerti warga kota metropolitan ini yang telah sudi menerima kedatangan beta berdua. Kenangan bersemayam di kota metropolitan ini akan kekal abadi di sanubari beta dan Raja Permaisuri Agong. Pepatah Melayu lama ada berkata, tidak kenal maka tidak cinta. Dan menerusi keberangkatan beta berdua ke seluruh pelosok kota raya, pusat-pusat membeli belah, masjid dan surau, kedai dan pasar, serta juga ketika menjamu selera di restoran, gerai, warung, beta berdua merasa sangat teruja dapat mengenali rakyat beta dari pelbagai bangsa dan agama yang sentiasa tidak lekang dengan senyuman, tidak lokek untuk bermesra dan tidak segan untuk berbual bicara. Natijahnya, di sebalik kesibukan warga kota dengan urusan seharian, beta mendapati masih lagi kukuh sebati nilai-nilai murni beradaban, toleransi dan kemesraan yang merentasi batas sempadan kemajmukan dan kepelbagaian. Makanya marilah kita jadikan nilai-nilai murni tersebut sebagai asas dan kekuatan untuk membentuk sebuah negara Malaysia yang maju dan disegani. Hentikan segala pertikaian, jauhi perbalahan dan hindari permusuhan. Sesungguhnya perpaduan adalah kunci kepada masa hadapan negara yang gemilang. Mengakhiri titah, beta dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan tahniah kepada semua penerima bintang, darjah dan pingat wilayah persekutuan pada tahun ini. Jadikanlah ia sebagai pembakar semangat untuk terus berkhidmat dengan penuh berintegriti dan berbakti kepada negara Malaysia yang sama-sama kita cintai ini. Sebelum saya mengakhiri, ingin saya mengingatkan pada kita semua, khususnya pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Bandar Kuala Lumpur dan warga di BKL, supaya menjaga kota raya Kuala Lumpur sebagai bandar raya yang benar-benar bersih dan benar-benar cantik.
Jadikan bandaraya KL bertaraf bandaraya kelas pertama, bukan kelas kedua atau ketiga. And I hope this will be a dream come true. Semoga Malaysia serta seluruh rakyat beta dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah serta kehidupan yang aman sentosa di bawah lindungannya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.